Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia Tuan Nazir serta seluruh saf kepimpinan masjid. Seterusnya kepada seluruh para hadirin muslimin muslimat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk kita pada malam yang berbahagia ini sudah mengerjakan ibadah puasa. Kita diberi kenikmatan untuk berbuka, menunaikan kefarduan kita salat fardu maghrib, dan insya-Allah sementara menunggu masuknya waktu isyak, sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Dan kita pada malam ini ingin menyingkap kembali beberapa peristiwa yang penting berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah setelah 1/3 Ramadan, waktu berlalu begitu cepat. Tahu-tahu kita dah masuk pada suku yang kalau dibahagi 3 tu, yang kedua 1/3 telah berlalu. 1/3 Ramadan telah berlalu. Dan pada malam ini insya-Allah kita singkap satu peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan zaman Rasulullah SAW, iaitu peristiwa Fathul Makkah, peristiwa pembukaan kota Mekah, yang mana Nabi keluar daripada Madinah Al-Munawwarah untuk menawan kota Mekah pada bulan Ramadan, iaitu pada tanggal 10 Ramadan. Kita pun dah 10 hari dah mampu untuk berpuasa di tahun ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa dakwah Rasulullah SAW bermula dengan pelantikan Rasulullah sebagai Rasul pada usia baginda 40 tahun. Dan apabila Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, Nabi Muhammad memulakan dakwah baginda secara rahsia selama 3 tahun. Yang awal adalah dakwah secara rahsia, iaitu dakwah daripada individu ke individu yang dipercayai oleh Rasulullah SAW. Tidak digandakan dakwah seumpama kita ni ada kuliah, ada ceramah, tak ada. Tapi individu ke individu, berlangsung selama lebih kurang 3 tahun. Sehinggalah apabila Islam ada kekuatan, disebutkan oleh kitab-kitab tarikh, kitab sejarah, bahawa beberapa ataupun hampir ke semua kabilah di tanah Mekah itu sudah ada yang masuk Islam. Di setiap kabilah tu dah ada yang masuk Islam. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang dan satu kabilah. Maksudnya Islam dah ada kekuatan di semua kabilah. Di Mekah pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah secara terbuka. Maka bermulalah dakwah Rasulullah SAW selama 10 tahun di bumi Mekah secara terbuka. 3 tahun secara rahsia, 10 tahun secara terbuka. Maka dalam fasa dakwah secara terbuka itulah berlakunya penentangan, berlakunya penindasan, berlakunya pemboikotan kepada umat Islam. Sehinggalah kemuncaknya apabila Nabi Muhammad SAW
mahu dibunuh oleh golongan kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke bumi Madinah. Dan berlakulah peristiwa besar hijrah. Bertukarlah fasa umat Islam daripada berada di bumi Mekah dalam keadaan ditindas kepada berada di bumi Madinah dalam keadaan memerintah. Ya, terpemudah kita nak faham, di Mekah Nabi sebagai pembangkang. Ya, adapun di Madinah Nabi sebagai kerajaan. Ya, Nabi sebagai kerajaan. Tetapi tidaklah kita nak dikatakan bahawa bila Nabi naik sebagai kerajaan, ya, bila naik menjadi raja, Nabi boleh hidup senang lenang. Bahkan di Madinah adanya peperangan demi peperangan. Yang mana di Mekah 13 tahun dakwah tak ada peperangan. 10 tahun di bumi Madinah lebih daripada 20 peperangan yang terpaksa dihadapi oleh Rasulullah SAW. Antara peperangan yang penting yang berlaku, yang besar, adalah tahun kedua hijrah. Ya, tahun kedua hijrah. Peperangan besar yang berlaku, peperangan Badar Kubra. Ya, peperangan Badar Kubra. Yang mana dalam peperangan tersebut Islam mencapai kemenangan. Ya, Islam mencapai kemenangan. Maka Quraisy, kafir Quraisy yang kalah dalam perang tersebut pun merasa marah, ya, merasa dendam, dan mereka pun merancang untuk menyerang semula, ya, menyerang semula Madinah. Akhirnya mereka menyerang semula Madinah pada tahun ketiga hijrah, bulan Syawal. Ya, bulan Syawal tahun ketiga hijrah, golongan kafir Quraisy menyerang semula. Berlaku peperangan yang besar yang kedua, iaitu peperangan Uhud. Ya, peperangan Uhud pada bulan Syawal tahun ketiga hijrah. Yang mana pada peringkat awalnya Islam hampir mencapai kemenangan, tetapi oleh kerana tindakan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW yang ditugaskan untuk menjaga bukit pemanah di pergunungan Uhud itu turun sebelum Nabi memberikan arahan kepada mereka turun, kerana mereka menyangka Islam telah mencapai kemenangan. Akhirnya Allah menukar kemenangan yang hampir dicapai itu kepada kekalahan dalam peperangan Uhud. Ya, kekalahan dalam peperangan Uhud tahun ketiga hijrah. Pada tahun kelima hijrah ada peperangan besar juga yang berlaku, iaitu peperangan Ahzab. Puncanya adalah golongan Yahudi yang ada di bumi Madinah, yang mana sebahagian daripada kabilah-kabilah Yahudi ini telah melakukan pengkhianatan. Ada di kalangan mereka merancang untuk membunuh Rasulullah SAW ketika Nabi berada dalam perkampungan mereka. Akhirnya mereka yang melakukan pengkhianatan ini telah dihalau keluar daripada kota Madinah. Maka antara mereka Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa menaruh dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka merancang, sebab apa, Yahudi ni bila dia nak serang, nak lawan berperang orang Islam, dia dengan orang Islam dia tak berani. Ya, Yahudi kan takut mati. Ya, Yahudi ni dia takut mati, dia tak berani nak lawan sendiri. Maka mereka merancang dan mereka mempergunakan golongan kafir, ya, penyembah berhala di tanah Arab itu yang bermusuhan dengan Rasulullah untuk mengalahkan Islam. Maka mereka berjaya menggabungkan golongan kafir Quraisy, menggabungkan golongan Bani Ghatafan dan kabilah-kabilah Arab yang lain, sehingga bilangan tentera pada ketika tersebut 10,000 tentera, terlampau besar untuk meranapkan terus Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begitu menerima pandangan daripada sahabatnya Salman Al-Farisi untuk membina ataupun menggali parit sebagai benteng pertahanan kerana umat Islam dalam keadaan lemah. Mengambil pengajaran daripada apa yang dibuat oleh Parsi, ya, Empire Parsi, yang mana mereka itu strateginya apabila mereka dalam keadaan lemah, mereka akan bertahan menggunakan strategi kubu dengan parit, ya, menggunakan menggali parit sebagai benteng. Maka peperangan itu dipanggil peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Ya, Ahzab kerana musuh Islam adalah kumpulan yang bersatu, ya, gabungan-gabungan daripada musuh-musuh Islam.
Adapun dinamakan Khandaq kerana strategi Rasulullah SAW menggali parit sebagai benteng pertahanan umat Islam. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada Islam dalam peperangan itu. Pada tahun yang ke-6, Nabi dah 6 tahun tak balik Mekah. Ya, Nabi ni orang Mekah. 53 tahun duduk di Mekah, barulah berhijrah ke Madinah. Hati Nabi mula rindu nak balik Madinah. Nak balik Madinah, nak balik Mekah, ya, rindu nak balik Mekah. Macam kita lah, ya, beberapa bulan tak balik kampung, dah rindu nak balik kampung. Ya, kalau orang yang ada kampung lah, ya, kalau kampung kat Selangor ni tak ada masalah. Ya, kalau kampung macam-macam dah rindu dah. Tu yang kecoh, ya, kat media sosial nak balik kampung. Ya. Nabi dah 6 tahun tak balik Mekah, hatinya mula rindu nak balik Mekah. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mimpi kepada Rasulullah menunaikan umrah. Nabi Muhammad tahu itu arahan daripada Allah supaya Nabi melaksanakan umrah bersama para sahabatnya. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia, maksudnya arahan Allah supaya Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Ya, sebab Nabi ni mimpi dia tak diganggu oleh syaitan. Mimpi pun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Nabi pun bawa 1,400 orang sahabat untuk buat umrah pada tahun tersebut. Padahal baru setahun perang. Ya, baru setahun, tahun ke-5 perang dengan orang kafir Quraisy. Quraisy kalah perang Ahzab. Ya. Kemudian Nabi nak buat umrah, ya, bulan Zulqaidah masa itu. Nak buat umrah pada tahun ke-6 hijrah tersebut. Maka bila sampai di Hudaibiyah, orang Mekah tak bagi orang Islam masuk. Ya? Tak dibagi orang Islam masuk. Yalah, musuh nak masuk. Maka orang kafir Quraisy tak bagi. Walaupun sebenarnya orang kafir Quraisy ni dia macam tuan rumah, ya, bagi Kaabah itu. Sebelum tu mana-mana kabilah nak masuk, masuklah. Tapi yang nak masuk ni tiba-tiba musuh dia, maka mereka tak bagi masuk. Ya, mereka tak bagi masuk. Maka berlakulah perbincangan demi perbincangan. Akhirnya Nabi mengutuskan Sayyidina Osman untuk pergi ke Mekah, ya, berbincang dengan pembesar-pembesar Mekah supaya mereka membenarkan orang Islam menunaikan umrah pada tahun tersebut. Tiba-tiba Sayyidina Osman tak balik-balik. Ya. Tersebar pula berita Sayyidina Osman kena bunuh. Tersebar berita Sayyidina Osman kena bunuh. Mungkin berita itu disebarkan oleh musuh-musuh Islam untuk memberi ketakutan kepada orang Islam. Ya, perang psikologi kepada orang Islam supaya takut. Ya, jangan berani-berani nak masuk Mekah. Tetapi orang Islam tidaklah menjadi takut, bahkan menjadi bertambah berani. Nabi telah membai'ah sahabat-sahabatnya 1,400 orang dengan bai'ah yang popular, ya, bernama bai'ah Ridwan, ya, iaitu bai'ah untuk menuntut bela di atas kematian Sayyidina Osman. Ya, disebutkan oleh beberapa pengkaji sejarah dengan gelaran bai'atun alal maut, berbai'ah untuk mati. Ya, berbai'ah untuk mati. Sebab orang Islam tak bawa senjata, tak ada baju besi, tak ada panah, tak ada tombak, ya, tak ada kuda perang. Tiba-tiba nak berperang. Setakat bawa pedang saja. Memang pedang ni orang Islam bawa lah zaman dulu. Memang orang pergi mana-mana pun bawa pedang, ya, sebab takut ada perompak tengah jalan dan sebagainya. Mereka kena bawa pedang lah. Tapi persenjataan lain tak ada. Ya. Tapi bila bai'ah tersebut memberikan ketakutan pula kepada golongan kafir Quraisy, akhirnya mereka mengutuskan Suhail bin Amru untuk berbincang dengan orang Islam. Akhirnya termeterailah satu perjanjian damai yang popular, namanya perjanjian damai Hudaibiyah. Genjatan senjata selama 10 tahun, ya, antara Madinah dan Mekah, ya, 10 tahun genjatan senjata. Apabila berlaku jatuh senjata 10 tahun itu, maka hidup aman. Orang Islam boleh berdakwah, ya, Nabi boleh selesaikan banyak masalah-masalah lain, antaranya permasalahan Yahudi, ya, dan ancaman Yahudi paling besar pada masa tersebut adalah Yahudi Khaybar. Boleh dikalahkan oleh Rasulullah SAW, kubu Khaybar. Ya, orang Makkah pun dia boleh berdagang. Ya, Mekah ni dia punya ekonominya berdagang. Jadi bila kafir Quraisy berperang dengan orang Islam, ya, mereka tak boleh nak berdagang di sebelah utara. Biasanya mereka pergi berdagang, pergi ke Syam, ya, di belah utara. Ya, Syam ni menghubungkan dunia Arab dengan Eropah dan Afrika.
Di belah Syam, di belah apa? Kalau sekarang Syria lah, Syria, Palestin, kawasan-kawasan tu. Ya, Jordan ni kawasan-kawasan yang menghubungkan dunia Arab dengan Eropah dan Afrika. Mereka tak boleh pergi ke belah utara sebab apa? Mereka kena lalu Madinah dulu. Jadi orang Arab tak boleh nak berniaga. Bila ada perjanjian damai, orang Arab, kafir Quraisy pun boleh berniaga, ya, orang Islam pun boleh, ya, boleh berdakwah. Tetapi hanya baru 2 tahun berjalannya perjanjian damai tersebut, Quraisy telah khianat perjanjian. Ya, berlakunya pada tahun ke-8 Hijrah. Apabila pada suatu ketika, ya, pemimpin Quraisy ini dia berbincang ataupun tengah bersembang dengan pemimpin Bani Bakar, sekutu Quraisy. Ya, Bani Bakar sekutu Quraisy. Nak sebut pada masa tersebut, orang Islam dia ada sekutu dia, orang Quraisy ada sekutu. Ya, Madinah dia ada tahalluf politik dia. Ya, perjanjian politik dia ada. Dia dengan Bani Khuza'ah. Ya, dengan Bani Khuza'ah. Adapun Quraisy dia punya sekutunya Bani Bakar. Ya. Dua-dua ni kafir belaka. Bani Khuza'ah pun kafir, Bani Bakar pun kafir. Ya, tapi Khuza'ah dia sekutu dengan Madinah. Bani Bakar sekutu dengan Makkah. Tapi tahun ke-8 tu sebenarnya Bani Khuza'ah sebahagiannya dah masuk Islam. Tak semua lagi, belum semua. Ya, sebahagian Bani Khuza'ah tu bila dah lama bersekutu dengan orang Islam, mereka dah ramai yang memeluk Islam. Ya, ramai di kalangan mereka yang dah memeluk Islam. Antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni memang tradisinya bermusuh, berperang. Ya. Dan selalunya perang Bani Bakar kalah, Bani Khuza'ah yang menang. Bani Khuza'ah sekutu siapa? Sekutu Madinah. Bani Bakar sekutu Mekah. Satu ketika di Masjidil Haram itu duduk pemimpin besar, ya, Bani Bakar, iaitu Safwan bin Muawiyah bersama dengan pemimpin besar Mekah, Ikrimah bin Abu Jahal, ya, Safwan bin Umayyah, pada masa itu Suhail bin Amr, yang ada bincang masa itu. Tiba-tiba seorang Bani Khuza'ah tawaf, ya, tawaf ke Masjidil Haram. Ialah masa itu dah ada perjanjian damai, orang Bani Khuza'ah ni pun boleh masuk Mekah, boleh tawaf dengan tak ada masalah lah. Ya, walaupun Mekah ni bersekutu dengan Bani Bakar. Bila pemimpin Bani Bakar ni tengok Bani Khuza'ah tadi, dia pun jadi panah hati. Ya, dia pun rasa geram. Sebab apa? Biasa sebelum ni selalu kalah. Dia pun cakap dengan pemimpin Quraisy, ya, aku nak bunuh Bani Khuza'ah tu, dia kata. Aku nak bunuh. Pandangan kamu macam mana? Maka di kalangan pemimpin Quraisy tu ada yang sokong. Yalah, kan. Kawan dia kata nak bunuh, aku okey je sokong. Ada kata jangan, kita ada perjanjian damai. Ya. Maka Naufal tadi, pemimpin Bani Bakar tadi, bila begitu dia pun nak tunjuk hero lah. Boleh jadi begitulah, kan. Ini pemimpin semua. Dia pun pergi bunuh. Ya, masa tu berlaku waktunya beginilah, waktu maghrib. Ya, waktu maghrib begini. Dibunuhnya seorang daripada Bani Khuza'ah. Kemudian dia bawa pengikut-pengikutnya, ada juga berserta beberapa pemimpin Quraisy, pergi serang perkhemahan Bani Khuza'ah pada malam itu. Sehingga menyebabkan lebih daripada 20 orang, ya, ada riwayat kata 27 orang di kalangan Bani Khuza'ah yang terkorban dalam serangan pada malam itu. Ya, bahkan sebahagiannya dibunuh di dalam Mekah itu sendiri. Ya, di dalam Mekah itu sendiri. Sebab bila diserang perkhemahan tu, dia orang lari sampai masuk ke Mekah dan sebagainya, dikejar, dibunuh dalam Mekah. Keesokan harinya apabila perkara itu berlaku, pemimpin Khuza'ah pun berbincang, mereka kata macam mana kita nak buat ni, adakah kita nak serang Mekah pada hari ini? Ya? Kalau nak serang Mekah, mereka tak ada kekuatan. Yalah, Bani Khuza'ah ni kalau setakat nak lawan Bani Bakar, dia ada kekuatan lah. Tapi kalau Bani Bakar gabung dengan Quraisy, maka mana ada kekuatan Bani Khuza'ah nak lawan. Mereka kata kita kena minta bantuan dengan Madinah. Ya, maka mereka pun menghantar utusan dia Amr bin Salim ke Madinah. Ya, Amr bin Salim disebutkan pergi ke Madinah tanpa rehat. 2 hari je dah sampai Madinah, punya laju. Ya, biasa pada ketika itu paling laju pun 3 hari 3 malam.
Ya, 3 hari 3 malam nak sampai ke Madinah. Tu paling laju. Ini 2 hari tanpa rehat. Dia pergi ke Madinah. Dia sampai dan beritahu perkhabaran itu kepada Rasulullah SAW. Nabi pun berikrar membela penginayaan dan kekejaman yang dilakukan kepada Bani Khuza'ah. Apabila benda tersebut berlaku, pemimpin-pemimpin Quraisy di Mekah berbincang sama mereka. Ya, bila kes pembunuhan itu berlaku. Sebab yang terbabit tadi bukan semua pemimpin Quraisy, beberapa orang saja. Ya, bila dah jadi kes ni besar, mereka berbincang. Ya, ada seorang yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ya, dia ni pernah masuk Islam. Ya, pernah masuk Islam. Oleh kerana dia pandai menulis, Nabi berikan dia tugas penulis wahyu. Dia tulis wahyu. Kemudian dia murtad. Ya, tak berapa lama dia murtad. Lagi ke Mekah. Ya, dia pun bagi pandangan dalam mesyuarat. Dia pembesar-pembesar Quraisy, dia kata, Muhammad ni, ya, kalau dalam keadaan begini, kita sebenarnya ada 3 pilihan. Pilihan pertama, kita bayar diat, iaitu bayar pampasan. Ya, dalam Islam dia ada, kalau hukum Islam dia ada diat. Ya, kalau berlaku pembunuhan, pampasannya seorang 100 ekor unta. Tapi kita kena faham, unta zaman itu nilainya lebih tinggi pada zaman sekarang. Sebab unta adalah kenderaan yang paling mewah zaman tersebut. Ya, zaman sekarang unta bukan jadi kenderaan utama. Tapi zaman itu kenderaan paling mewah adalah unta. Maka nilainya tinggi. 100 ekor unta tu besar nilainya. Kalau 27 orang, 2,700 ekor unta. Maka Quraisy kata, habislah harta kita. Orang kafir dia kena kut harta. Maka mereka tak nak bayar pampasan, tak nak bayar diat. Abdullah bin Sa'ad pun kata, kalau tak nak bayar diat, pilihan kedua kita serah saja. Bani Bakar ini biar Muhammad buat perhitungan dengan mereka. Kita jangan masuk campur. Ya, kita jangan masuk campur. Maka di kalangan pemimpin Quraisy kata, kalau kita tak masuk campur, ya, kawan kita nanti kena bunuh, kawan kita ni kena serang. Siapa nak berkawan lagi dengan kita? Kalau sekutu kita pun kita tak boleh backup. Maka mereka tak setuju. Mana maruah mereka? Orang-orang Quraisy, ya, antara kabilah paling berpengaruh dekat tanah Arab, tiba-tiba sekutu dia pun tak boleh nak backup. Maka mereka Abdullah bin Sa'ad kata, kalau begitu pilihan ketiganya adalah perang. Bila pilihan ketiga perang, mereka kata tak boleh. Perang lagilah tak boleh. Kita tak ada persediaan. Ya, kita sekarang baru nak bina balik ekonomi, baru 2 tahun nak berniaga balik apa semua, tiba-tiba nak berperang. Bahkan dalam keadaan pada masa tersebut, Islam baru sahaja setahun mengalahkan Khaybar. Khaybar itu, walaupun dia Yahudi, dia bukan bangsa Arab. Yahudi ini, kekuatan ketenteraan dan kubu Khaybar itu lebih kuat daripada Mekah. Dari sudut persenjataan, dari sudut persenjataan, Khaybar lebih kuat daripada Mekah. Maka mereka tengok Khaybar pun boleh tumbang, maka Mekah lagilah dalam keadaan yang sangat bahaya. Ya, Mekah lagilah sangat bahaya. Kalau Khaybar boleh tumbang, Mekah boleh tumbang. Maka Abu Sufyan, pemimpin Mekah pun kata, kalau begitu kita kena hantar satu utusan kita pergi Madinah. Sebelum Muhammad tahu perkara ni, ya, kita hantar utusan kita untuk renew, perbaharui semula perjanjian damai. Kita nak renew balik. Padahal Nabi Muhammad dah tahu dah. Ya, Khuza'ah dah hantar dah utusan di awal. Quraisy baru nak bincang. Maka mereka bincang, siapa yang nak hantar? Nak hantar siapa? Akhir-akhir, ya, mereka bersepakat hantar Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan, si pemberi cadangan. Yang bagi cadangan dialah yang kena buat. Itulah kan, daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang. Sebab tu orang tak nak bagi cadangan. Aku orang bagi cadangan ni kan, aku yang kena buat kan. Rupanya zaman jahiliah tu pun sama, serupa tu juga. Abu Sufyan bagi cadangan, lala dia juga yang kena pergi Madinah. Bila nak Abu Sufyan pergi ke Madinah, Allah telah bagi wahyu pada Rasulullah bahawa orang Mekah telah bermesyuarat dan mereka tak menerima tiga pilihan yang biasanya diberikan. Dan Abu Sufyan nak datang, nak renew perjanjian damai.
Bila Abu Sufyan datang, Nabi pun tanya kepada Abu Sufyan, kenapa kamu nak rindu perjanjian damai? Ya, Abu Sufyan datang nak rindu perjanjian, kenapa? Ya, adakah kamu telah buat sesuatu? Nabi buat macam Nabi tak tahu, sebenarnya Nabi tahu. Ya, Abu Sufyan kata tak ada. Sebab aku tengok perjanjian damai ni bagus, ya. Ya, orang kamu pun boleh berjalan, tak ada berlaku peperangan antara kita, boleh hidup aman damai, orang kami pun boleh berniaga, ya, boleh bina ekonomi balik. Jadi benda bagus ni kita perpanjangkanlah, tapi baru 2 tahun, ada 8 tahun lagi kalau ikut ya asal punya perjanjian ada 10 tahun. Baru 2 tahun dan 8 tahun lagi dah nak renew dah. Kalau kita lah pergi renew lesen 5 tahun. Baru setahun kita pergi JPJ balik nak renew lesen. Agak pegawai tu kata apa? Gila pakcik ni barangkali ada 4 tahun lagi nak renew, buat apa? Maka Nabi tak terima. Baliklah Abu Sufyan dalam keadaan kecewa. Ya. Abu Sufyan tadi dipilih antara sebabnya dia pemimpin paling besar kat Mekah. Yang keduanya dia ni bapa mertua Rasulullah. Sebab anak dia Ummu Habibah adalah isteri Rasulullah. Walaupun dia pemimpin kafir Quraisy, ya, anak dia dah berkahwin, dah masuk Islam, berkahwin dengan Rasulullah. Tapi tetap Nabi tak terima. Kemudian ya, bila mereka ini balik dah, Abu Sufyan dah balik ke Mekah, Nabi pun memutuskan hubungan Madinah dengan dunia luar. Ya, Madinah ni macam PKP lah boleh kena. Tapi PKP kita ada lagi yang boleh melintas ni, tak ada siapa yang boleh melintas langsung, sekat terus, supaya tidak ada berita daripada Madinah yang boleh keluar. Nabi pun arahkan orang Islam buat persiapan perang. Sebab Nabi tak nak rahsia tersebut tersebar ke luar. Sebab tu kalau kita tengok zaman sekarang antara strategi peperangan yang awalnya kena serang adalah stesen-stesen komunikasi. Kalau tengoklah perang, kalau berlaku perang antara negara, pertama dalam negara tu kena serang supaya habis, tak ada internet, tak ada televisyen, tak ada radio, tak ada hubungan, supaya mereka boleh menguasai suatu negara itu. Jadi Nabi tak nak apa-apa maklumat daripada Madinah sampai kepada Mekah. Dalam masa 1 hari saja Nabi telah menyiapkan 7,500 tentera untuk menyerang Mekah. Bergabung kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Kemudian Nabi pun membawa tenteranya, ada checkpoint. Sebab apa? Di kalangan tentera Islam itu sendiri pun tak tahu Nabi nak serang mana. Macam kita lah, kalau kita ni kat kota Damansara ni, nak pergi serang Shah Alam, tiba-tiba pergi ke Selayang dulu, checkpoint dekat Selayang, pergi Selayang dulu, maka orang takkan perasan ataupun tak akan dapat hidu bahawa nak pergi serang Shah Alam. Sebab apa? Nabi punya arah tu dia berbeza, supaya musuh tak boleh teka gerak-geri tentera Islam. Sehinggalah bila Nabi sampai ke kawasan berhampiran dengan Mekah, disebutkan lebih kurang 4 batu sahaja daripada Mekah. Malam sebut, pagi nak serang 4 batu je daripada Mekah. 4 batu ni zaman dulu guna batu, kan? Kitab-kitab dulu guna batu. Sekarang lebih kurang 6 ke 7 km lah, lebih kurang begitu, 6 ke 7 km nak masuk ke Mekah ni. Orang Mekah tak tahu lagi. Malam tu, pagi tu, esok nak serang, orang Mekah tak tahu lagi. Dah ada tentera lebih kurang 4 batu saja daripada Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW malam tersebut berkubu di situ. Kebetulan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah SAW, baru masuk Islam. Dia nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Malam tu dia tak tahu Nabi nak serang Mekah. Orang Mekah pun tak tahu apa-apa. Abbas ni dia lambat masuk Islam, baru nak berhijrah. Kemudian bila keluar, tengok-tengok ada tentera Islam. Tengok-tengok ada tentera Islam. Maka dalam keadaan begitu, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, mengucap depan Rasulullah. Sebab tu bapa saudara Nabi ni dia ada yang awal masuk Islam. Abbas ni pun backup Nabi daripada dulu, daripada awal Nabi bawa Islam, dia antara yang bantu Rasulullah, tapi dia lambat masuk Islam. Ada yang awal masuk Islam macam macam Hamzah. Hamzah syahid dalam peperangan Uhud.
Ada yang tak sempat masuk Islam macam Abu Talib, ada yang lambat masuk Islam macam Al-Abbas, ya, ada yang lawan Islam macam Abu Lahab. Ini bapa saudara Rasulullah SAW. Malam tu Abbas pun dia fikir, kalaulah tentera Islam serang pagi esok, hancur dan matilah ramai orang Mekah. Dia pun minta izin pada Rasulullah bawa bagal Rasulullah SAW nak pergi ke Mekah, nak bagi tahu kepada pemimpin Mekah suruh menyerah diri, ya, sebab apa, mereka dah tak mampu untuk lawan. Kebetulan malam tu Abu Sufyan keluar bertemu dengan Abbas. Abbas nak cari orang pemimpin Mekah, bertemu dengan Abu Sufyan. Dia pun beritahu pada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, ya, sekarang ni Muhammad dah datang, bawa tentera dia bilangan yang sangat ramai. Kalaulah esok pagi mereka masuk Mekah, habis kepala kita semua kena pancung. Abu Sufyan dengar tu takut dia. Dia pun kata, habis aku nak buat apa? Abbas kata, tak apa, jom ikut aku bawa jumpa dengan Muhammad Rasulullah. Dia pun ikut Abbas, naik bagal tu. Jadi tentera Islam yang berkubu situ tengok, oh Abbas, tengok bagal Rasulullah, masuk tak apalah. Tapi ketua keselamatan malam tu Saidina Umar. Saidina Umar tengok Abbas, tiba-tiba ada pembonceng pula kat belakang. Tadi keluar tak ada pembonceng, masuk ada pembonceng pula. Ya? Dia pun panggil, wahai Abu Fadal, ya Abu Fadal. Di gelaran Abbas. Ya? Abbas pun menoleh, Abu Sufyan menoleh juga. Maka tengok Umar tengok, Abu Sufyan, ya, pemimpin kufar, dia kejar nak bunuhnya Abu Sufyan. Abu Sufyan tengok Umar dah kejar datang, ya. Abu Sufyan berkata, wahai Abbas, selamatkan aku. Laju dia pun selamat, lari kalau lari turun lari. Abbas pun memecut dengan dia punya, dia cakap pada Saidina Umar, wahai Umar, dia bawa perlindungan aku, ya. Umar kata, mana ada perlindungan ni kepada kufar ni, datang sini dia memang serah diri lah, nak dibunuhnya. Tapi Saidina Umar naik keldai. Keldai pun slow, ya. Yang bagal tadi naik 2 orang, slow juga, dua-dua slow je, kan. Tapi akhirnya sampai pada Rasulullah SAW. Nabi pun sebut pada Saidina Umar, wahai Umar, sabar dulu, tunggu dulu, ya, dengar apa nak cakap. Abbas kata, wahai Rasulullah, aku bawa pada kamu Abu Sufyan malam ni, dia nak masuk Islam. Padahal Abu Sufyan tak sebut pun nak masuk Islam, ya. Tapi Abbas nak selamatkan nyawa Abu Sufyan, ya. Maka pada malam tu Abu Sufyan pun masuk Islam. Tapi Nabi tahu dia masuk Islam tu sebab takut, ya. Kita ambil lebih kurang 2-3 minit lagi, ya. Dia masuk Islam sebab takut, ya. Malam tu Abbas, bila Abu Sufyan duduk di khemah, Abbas pun beritahu pada Rasulullah SAW. Abu Sufyan ni dia pemimpin Mekah, dia suka pujian, dia suka disanjung, dia suka diangkat, ya. Maka kalau begitu Rasulullah kata, esok aku panggil dia, aku nak jumpa. Nabi pun jumpa pagi esok. Nabi cakap pada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, sebelum aku masuk Mekah dengan tentera aku, kamu balik Mekah, bagi tahu pada orang Mekah, menyerah diri, jangan lawan, masuk, ya. Bagi tahu pada mereka, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Nabi suruh Abu Sufyan begitu. Kemudian Abu Sufyan kata, rumah aku terlampau kecil, wahai Rasulullah, mana muat seorang penduduk Mekah nak masuk rumahku, ya. Maka Nabi sambung bagi tahu pada mereka, siapa yang masuk Masjidil Haram dia selamat. Abu Sufyan kata, Masjidil Haram pun tak cukup besar. Nabi kata, sambung lagi bagi tahu pada mereka, siapa yang masuk rumah masing-masing, tutup pintu, dia selamat, ya. Maka kelang kabutlah bila Abu Sufyan balik ke Mekah. Azan tu. Bila Abu Sufyan balik ke Mekah tu bagi tahu kepada orang Mekah, kelang kabutlah orang Mekah masuk, ya, masuk ke rumah masing-masing, ya, masuk ke Masjidil Haram dan sebagainya untuk menyelamatkan diri. Bila Nabi pecahkan tenteranya kepada 4, ya, kumpulan tentera masuk melalui 4 penjuru di Mekah itu, ya, tidak berlaku pertumpahan darah kecuali satu penjuru sahaja, iaitu satu kelompok tentera Islam diketuai oleh Khalid Al-Walid bertembung dengan grup Ikrimah bin Abu Jahal
Ya, di situ ada riwayat kata lebih kurang 20 orang Quraisy mati dalam pertembungan itu je, satu yang ada pertembungan, yang lain tak ada pertembungan langsung. Ya, Mekah berjaya dikuasai oleh orang Islam dalam keadaan aman. Nabi masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan sujud di atas untanya. Ya, ini tawaduk Rasulullah SAW. Tidak mengulangi kesilapan Bani Israel suatu ketika dahulu, ketika mana Bani Israel yang merupakan golongan beriman suatu ketika dahulu mereka berjaya menguasai Baitul Maqdis, Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke Masjidil Aqsa dalam keadaan sujud. Wadkhulul baba sujada, Allah kata. Tiba-tiba ada di kalangan mereka ni yang masuk bagi bontot dulu. Dia kalau sujud maksudnya tunduk, kepala kena rendahkan. Ni tak diterbalikkan. Terbalikkan, bagi belakang dulu, bagi buntut dulu, memperolok-olokkan arahan Allah. Ya, wa qulu khittatun naghfir lakum khatayakum, kamu kena menyatakan khittah, iaitu astaghfirullahal azim. Mereka tak sebut khittah, mereka sebut apa? Khintah. Ditukar. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Golongan zalim tu Allah kata di kalangan Bani Israel telah tukar arahan Allah. Allah suruh sebut astaghfirullah, maafkan aku, ampunkan aku, mereka sebut khintah. Maksudnya apa? Gandum. Ya, gandum maksudnya apa? Mereka minta dunia. Ya, bila menang nak pangkat, nak kedudukan, nak harta. Allah suruh bila menang rendahkan diri, bila menang minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi bila menang, Bani Israel ni bila menang sombong. Ya, bila menang, ya, cari kedudukan, cari harta, cari pangkat. Jadi Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi masuk dalam Masjidil Haram, sujud di atas unta ni. Ya. Khutbah pertama Rasulullah SAW, Nabi memberi kemaafan kepada orang Mekah. Nabi menyatakan izhabu wa antum tulaqa. Kita azan. Ya. Okey. Allahumma
Kita sambung sedikit. Jadi Nabi apabila mencapai kemenangan, menguasai Makkah Al-Mukarramah, telah memberikan keampunan kepada orang Makkah walaupun mereka telah bermusuhan lebih daripada 20 tahun dengan Islam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah, antaranya surah An-Nasr yang saya bacakan di awal tadi. Allah menyatakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan daripada Allah dan diberikan al-fath, kemenangan, iaitu Fathul Makkah, kemenangan pembukaan kota Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia berduyun-duyun masuk agama Allah. Ya, bayangkan masa itu 10,000 saja tentera Islam. 2 tahun selepas daripada itu, Nabi melaksanakan haji. Nama haji Haji Wada', iaitu beberapa bulan sebelum kewafatan Rasulullah, 2 bulan setengah lebih kurang sebelum kewafatan Rasulullah. Yang datang dengar khutbah di Arafah pada ketika itu lebih daripada 120,000 orang. Itu pertambahan yang sangat besar, daripada 10,000 kepada 120,000. Itu yang buat haji saja, yang pada tahun tersebut, tak masuk yang lain. Disebutkan seluruh tanah Arab, selepas itu memeluk agama Islam, sehingga Madinah tu jadi sesak, jam Madinah. Madinah ni bukan bandar besar, satu tanah Arab tu datang nak peluk Islam, jam Madinah. Maka Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah memuji Tuhan kamu dan beristighfarlah, minta ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Tuhan yang maha penerima taubat. Nabi Muhammad dalam beberapa hadis menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda kewafatanku ada pada umatku. Apabila aku melihatnya, aku mengetahui akannya. Apa dia? Apabila umat manusia ini menerima agama Allah, berduyun-duyun masuk agama Allah, maka itulah tanda kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tahu. Nabi pun tahu. Sebab tu Allah suruh apa? Fasabbih, banyak-banyakkan bertasbih memuji Allah, banyak-banyakkan istighfar. Maka Nabi lepas daripada turun surah An-Nas itu melipat gandakan tasbih dan istighfar baginda. Kerana Nabi mengetahui bahawa kemenangan tersebut dan berduyun-duyunnya orang masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah tanda hampirnya baginda kepada kematian, kepada kematian. Maka selepas daripada Haji Wada', kita sebut tadi lebih kurang 2 bulan setengah sahaja, Nabi pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tarikh yang hampir sama dengan tarikh kelahiran baginda, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Jadi dalam bulan Ramadan adalah bulan yang sangat hebat. Nabi mencapai beberapa perkara yang besar, kejayaan-kejayaan yang besar. Jadi bulan ini bukan bulan yang kita kata bulan berehat ataupun bulan semata-mata ibadah solat sahaja. Bahkan dalam hidup Rasulullah SAW, Nabi mencapai kejayaan-kejayaan besar banyak dalam bulan Ramadan. Antaranya tahun ke-8 Hijrah tersebut, pada 10 Ramadan Nabi mencapai kejayaan Fathul Makkah. Itu antara kejayaan yang paling besar dalam sejarah Islam. Jadi sekadar itu saja untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung dengan salat Isyak. Dan akhir sekali di belakang sana ada tabung fisabilillah, antaranya saya buka untuk NGO Ummah Care untuk buat program-program kebajikan yang NGO dijalankan untuk kita bantu, dan juga program-program dakwah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.